Membina Kesejahteraan Negara, Bab 7, Sejarah Tingkatan 5 KSSM. 7.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan akan dipecahkan kepada latar belakang dasar pendidikan kebangsaan, laporan Rahman Talib, laporan jawatan kuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan dibentuk melalui perpaduan kaum. Dilaksanakan melalui Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 atau Penyata Razak 1956, termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1957. Semua dasar pendidikan yang terdapat sebelum ini disemak semula pada tahun 1960. Menghasilkan Laporan Rahman Talib dan Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan menyatupadukan rakyat dan menyediakan tenaga kerja mahir yang terdiri daripada pelbagai kaum. Matlamat dasar ini untuk mengadakan sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi dan sosial. Dasar ini juga bermatlamat melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Laporan Rahman Talib dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib pada tahun 1960 untuk menyemak semula dan mengukuhkan Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Laporan jawatan kuasa ini menjadi asas penggubalan Akta Pelajaran 1961 dan penyemakan dasar pendidikan kebangsaan seterusnya. Laporan Rahman Talib masih mengekalkan teras sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. Yang pertama, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan. Penggunaan bahasa yang seragam dapat mewujudkan perpaduan. Yang kedua, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan negara kita bagi semua jenis sekolah. Kurikulum yang berorientasikan negara mewujudkan perasaan cinta akan negara. Laporan Rahman Talib mencadangkan beberapa cadangan tambahan kepada Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Cadangan tambahan ini bertujuan memperkukuh semangat kekitaan dan kebersamaan dalam kalangan murid pelbagai kaum ke arah perpaduan. Yang pertama, penekanan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Yang kedua, mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap bertoleransi, bekerjasama dan persefahaman antara kaum. Laporan Rahman Talib kemudian dibuat penambahbaikan dan dilaksanakan sepenuhnya melalui kajian Aminuddin Baki, iaitu: yang pertama, memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Memperkenalkan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang melibatkan pelbagai kaum serta persediaan memenuhi permintaan pasaran kerja. Mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet. Jawatan Kuasa Kabinet ditubuhkan pada bulan September 1974. Fungsi jawatan kuasa ini adalah untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet diumumkan oleh Menteri Pelajaran pada tahun 1979.
Antara kandungan laporan jawatankuasa termasuklah seperti yang berikut. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Kedua, penegasan kepada pendidikan kerohanian melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Ketiga, penekanan terhadap aktiviti kokurikulum yang melibatkan semua kaum seperti unit beruniform, sukan dan permainan serta persatuan. Hasil daripada laporan jawatankuasa ini menghasilkan kurikulum baru sekolah rendah atau KBSR yang diperkenalkan pada tahun 1982. Kurikulum baru sekolah menengah KBSM dan falsafah pendidikan negara pula digubal pada tahun 1988. Falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan negara (FPN) digubal pada tahun 1988 untuk memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan. FPN ditukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Akta Pendidikan 1996. Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan melalui Akta Pendidikan 1996. Kedudukan ini diperkuat lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan di semua sekolah dan institusi pendidikan. Institusi pendidikan swasta pula dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cinta akan negara serta nilai murni. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Terima kasih atas sokongan anda.